Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kenikmatan yang tidak ternilai dan yang mana masih lagi kita dipanjangkan usia dan dapat lagi kita bertemu dalam meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak sentuh berkaitan dengan pelajaran yang kedua dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 4 dalam bab akhlak, iaitu masih lagi berbincang berkaitan dengan kekeluargaan bagi akhlak tingkatan 4 ni, yang mana tajuk pada kali ini, tajuk yang kita akan bincangkan adalah Adabul Mu'asyarah Az-Zawjiyah. Adabul Mu'asyarah Az-Zawjiyah, iaitu adab pergaulan suami isteri ataupun adab kebersamaan dalam suami isteri. Maksudnya dia nak bincangkan dalam tajuk ni adalah berkaitan dengan adab seorang isteri kepada suami dan adab seorang suami kepada isterinya. Okey. Dan kita akan tengok berkaitan dengan mafhum mu'asyaratu az-zawjiyah. Mu'asyaratu az-zawjiyah hiya alaqatul qa'imatun 'alal mahabbah was-sidq wal amanah. Iaitu pergaulan suami isteri adalah hubungan yang terbentuk atas dasar kasih sayang, kejujuran dan amanah. Okey, semua orang hendakkan ada pasangan masing-masing. Kita ni diciptakan seorang lelaki, magnet dia adalah seorang perempuan yang saling akan ada magnet, ada rangsangan untuk ada pasangan. Sebab itulah bila pada meningkatnya usia remaja dah ada keinginan untuk ada orang yang ambil berat, ada orang yang rasa nak dicintai, rasa nak kalau nak meluahkan sesuatu tu kita akan cari pasangan yang berlainan jenis, berlawan jenis. Maksudnya kalau lelaki dia nak cari orang perempuan, dia nak ceritakan something, nak luahkan dia punya perasaan dan sebagainya. Dan semua orang akan nak menuju ke arah itu. Cumanya soal jodoh pertemuan ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada cepat ataupun lambat, berkesempatan ataupun tidak, itu di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian fa inna hayatil usratil muslimati taqumu 'alal hubbi wal mawaddati war rahmati wat tashawuri wal khaufi min Allah minal khiyanati zawjiyyati awit tahawanu fi hukukil usriyah. Hukukil usriyah, iaitu sesungguhnya kehidupan keluarga muslim terbina atas dasar kasih sayang, dan kasih sayang kasih dan sayang serta kasih sayang dan perbincangan dan takut kepada Allah dari melakukan khianat terhadap pasangan ataupun mengambil mudah mengabaikan hak-hak kekeluargaan. Okay, so apa yang kita nak terapkan untuk pelajaran kali ini adalah berkaitan dengan kita sebagai seorang suami ataupun seorang isteri tidak boleh nak mengabaikan hak di antara pasangan kita tu. Bukannya kata berkahwin itu boleh dianggap sambil lewa dan sebagainya. Sebab apa? Kerana kalau kita seorang lelaki, perkataan aku terima nikahnya itu adalah kita akan terima semua dosa yang dilakukan oleh dia, kita akan tanggung. Itu tanggungjawab yang besar. Ada orang cerita pasal kahwin ni nampak yang seronok je lah, padahal dia tak sedar bahawasanya bila sahaja ucapkan kalimah
ijab dan qabul itu, maka semua tanggungjawab itu terletak pada bahu suami. Okey, so uh, bila nak membina satu keluarga ni adalah untuk dia, salah satunya yang perlu ada adalah kasih dan sayang. Sebab tu perkahwinan secara paksa tu tidak dianjurkan, sebabnya nama lagi paksaan. Dia tak ada suka antara satu sama lain. Okey. Kemudian dia tak naklah berlakunya khianat terhadap pasangan atau mengambil mudah dan mengabaikan hak-hak kekeluargaan. Okey. Lepas tu kita tengok kepada dalil nakli ala adabil muasyarati zaujiyah. Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Okey, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, dia kata tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Jangan mempusakai itu maksudnya kita secara senang lenangnya nak kepada seorang wanita, masa tu ambil, bila tak nak kita buang, ataupun bagi kat orang macam tu je, kau ambil lah, kau jagalah pula. Okey, so tak boleh nak memperlakukan wanita pada jalan paksa. Jangan memaksa dia. Okey, jangan paksa orang wanita untuk melakukan sesuatu ataupun ikut kehendak kita sahaja. Dan kemudian janganlah menyusahkan mereka. Janganlah menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Okey. Kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Okey, ini berkaitan dengan kita sebagai seorang suami, biasanya kalau kata nak mengungkit apa yang kita telah bagi kepada isteri kita tu, kita nak ambil balik bahagian yang kita telah berikan kepada dia. Kecuali dia tu ada perbuatan keji yang nyata, maksudnya dia buat sesuatu kesalahan yang membolehkan dia tu tak layak untuk mendapatkan harta kita. Okey, kemudian dan bergaullah, Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Maka bergaullah di antara suami dan isteri itu secara yang patut. Maksudnya saling hormat menghormati, saling menjaga hak masing-masing. Si suami jaga hak isteri, isteri jaga hak suami. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Okey. Kalau ada sesuatu yang kita tidak puas hati dalam diri suami dan ataupun isteri itu, maka Allah kata bersabar. Mungkin mungkin Allah tunjukkan satu perangai dia yang kita tak suka, padahal yang lain tu akan memberi manfaat ataupun kebahagiaan kepada kita. Jangan benci pasangan itu disebabkan satu perkara yang kita rasa tak masuk dalam jiwa kita. Dan ingatlah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan yang banyak lagi disebabkan oleh kita bersabar. Okey, kita teruskan.
Okey, adabuz zauj ma'a zaujatihi. Adab seorang suami bersama dengan isterinya. Adab seorang suami kepada isteri. Okey, yang pertama ni ayyu'ashiruha ayyu'ashiruha bil ma'ruf wa yut'imuha idza ta'amun wa yaksuha idza tasi wa yu'addibuha idza khafa nushuzaha. Dan hendaklah bergaul dengan mereka dengan baik dan berikanlah makan dan pakaian dan kena didik jika takut dia tu derhaka. Okey, kena ada pergaulan yang baik, kena seorang suami kena layan isteri dengan baik, beri makan pakai yang termampu. Cukup cukup tu maksudnya bercukupan dengan apa yang suami ada. Okey, dengan apa yang kita ada tu kita bagi sekadar yang mampu. Dan si isteri juga kena faham mana yang suami dia tak mampu. Tak bolehlah dia nak minta macam-macam. Kita juga sebagai suami kena bagilah apa yang kita mampu kepada isteri kita. Okey, paling kurang kalau pakaian kena setahun kena ada 2 pakaian baru contohnya. Untuk 2 hari raya pun tak apa dah. Okey, dan didiklah dia jika kita takut dia tu derhaka. Didiklah dengan ajaran agama yang betul supaya dia tu tidak menderhaka kepada kita. Dia merupakan amanah daripada Allah untuk diri kita. Kemudian yang kedua, adab suami dengan isteri. Yang kedua, an yalzimuha bi ta'alimul Islam wa adabihi wa an ya'khuzaha bidzalika akhazan fayumanni'uha an tasfaru an tatabarruj wa yuhawwilu bainaha wa bainal ikhtilat bighairi muharimiha minar rijal. Dan yang kedua ni, seorang suami hendaklah membiasakan mendidik isterinya dengan didikan Islam dan adab-adab Islam dan halang dia untuk berjalan ataupun keluar tanpa izin, keluar daripada rumah dan tanpa izin ataupun mempamerkan kecantikannya kepada khalayak ramai dan bergaul dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Okay, so kita kena bagi didikan yang betul kepada isteri mengikut lunas-lunas Islam dan halang dia daripada berjalan. Maksud berjalan kat sini keluar tanpa sebab, nak keluar rumah tanpa sedap, mungkin berfoya tanpa sebab. Okay, keluar rumah tanpa sebab, mungkin nak pergi. Okay, kita bila dah berkahwin ni semua environment kita tu dah bertukar dah. Tak boleh nak hidup sama macam zaman bujang. Okay, dan kemudian jangan mempamerkan kecantikan ataupun bergaul dengan lelaki yang bukan muhrim. Okay, atas dasar kerja tak ada masalah, tapi berpada-pada. Tapi kalau sengaja tak boleh lah. Okay. Okay, kemudian yang ketiga, ayyu'addilu bai. Okay, tekan dulu. Yang ketiga, tak keluar. Okay, yang ketiga, ayyu'addilu bainaha wa baina daratha. Idza in kana laha daratan yu'addilu fi at-ta'am wasyarab wal-libas was-sakanu wal-mabit fil farash. Okey, berlaku adil di antara dia dengan madunya. Okey, ini bagi orang yang berpoligami, bagi suami yang ada isteri lebih daripada satu, maka berlaku adillah di antaranya dengan madunya. Jika sekiranya ia bermadu, hendaklah berlaku adil di antara keduanya ataupun lebih, ketiganya, keempatnya dari segi makanan, makan minum, pakaian, tempat tinggal dan giliran untuk bermalam di rumah yang nombor berapa. Kena ada
keadilan di situ. Okey, kemudian yang keempat, adab suami dengan isteri yang keempat adalah alla yafshiya sarhan wa alla yazkuru aiban fiha. Dan tidak membuka rahsianya dan tidak menyebut keaibannya. Seorang suami tidak boleh menyebut rahsia isteri dia kepada orang lain ataupun menyebut kebaikannya, menyebut keaibannya kepada orang lain. Pergi cerita isteri aku macam ni, apa yang dia kurang kita pun cerita ke orang macam ni, okey. Kena simpan rahsia dia, jangan buka aib dia di depan orang lain. Okey, kemudian ini adalah adab zaujah ma'a zaujiha, adab seorang isteri dengan suami. Okey, yang pertamanya adalah ta'atuhu fi ghairu maksiatin. Taat kepadanya, taat kepada suami selagi mana perkara itu bukan perkara yang maksiat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidina Ali, la ta'atu fi maksiyah, innamat ta'atu fal ma'ruf. Okey, tidak perlu taat kepada perkara maksiat dan taatlah kepada perkara-perkara kebaikan. Okey, kemudian yang kedua, tanggungjawab ataupun adab seorang isteri terhadap suaminya adalah siyanatu araduz zauj wal muhafazatu ala syarfati wa riayati maluhu wa waladun wasairu syu'uni manziluhu, iaitu memelihara barang-barang suami dan menjaga kemuliaan suami serta menjaga hartanya dan anak-anaknya serta seluruh urusan rumah tangga. Kena jaga barang-barang suami. Jangan senang-senang je barang suami tu ambil bagi kat orang ke. Jaga kemuliaannya, letakkan si suami itu di tempat yang paling mulia. Okey, dan menjaga hartanya, kena jaga harta suami dan anak-anaknya serta kena ambil tahu seluruh urusan rumah tangga. Okey, kemudian kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Okay, sebab itu maka wanita yang soleh ia adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tiada. Oleh kerana Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatiri nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka daripada tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Okey. Dan ayat Al-Quran ni telah menjelaskan bahawasanya orang perempuan yang solehah adalah orang yang memelihara diri ketika suaminya tak ada. Ataupun dia pandai memelihara dirinya ketika di belakang suaminya. Okey. Maka kalaulah seorang isteri itu derhaka, maka nasihatilah mereka. Nasihatkanlah dia dengan nasihat-nasihat yang baik dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kalau tak nasihat pun tak boleh, maka pisahkanlah tempat tidur. Bila berpisah tempat tidur ni dia akan rasa lagi macam, oh betul lah suami aku marah dengan tindakan aku ni. Dan semoga dia tu kesal ataupun tahu tentang apa batasan dia sebenarnya. Kemudian kalau dia pisah tempat tidur pun dia tak dengar lagi, maka pukullah mereka. Pukul ini dengan maksud pukul yang mengajar, bukan kata pukul bagi lebam sana sini.
pukul dengan rasa pukul dengan mengajarlah, bukan pukul dengan rasa geram dan sebagainya. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sekiranya si isteri itu adalah seorang yang taat, maka kita sebagai suami janganlah cari jalan untuk menyusahkan dia, sengaja cari salah dia. Ha? Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Tahu. Sebab apa yang kita lakukan itu semuanya dalam apa? Dalam perhatian dan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, luzumu baiti zawjiha fala takhruju minhu illa biiznihi wa ridahu. Okey. Kemudian kena menetap di rumah suaminya. Seorang isteri itu kena duduk dengan suamilah, kena menetap di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin dan keredaannya. Okey, seorang isteri kalau nak keluar daripada rumah kena minta izin, bagi tahulah. Bagi tahu tujuan kita keluar tu kerana apa. Okey, lepas tu kalau diizinkan barulah keluar. Kecuali ada kemudaratan yang tak perlu diminta izin. Okey. Contohnya dalam keadaan berlakunya kebakaran di rumah, maka seorang isteri itu tak perlulah. Bomba dah datang dah. Dekat rumah dia nak padamkan api. Bomba duk panggil keluarlah kak, keluarlah kak. Dia tak boleh, phone saya dah terbakar, saya tak boleh nak tanya suami saya, dia benarkan tak saya keluar ni. Okey. Pada masa tu kalau ada kemudaratan macam tu, tak perlulah minta izin keluar untuk selamatkan nyawa. Itu lagi penting. Kalau tak, suami saya tak izinkan ni, saya tak minta izin lagi dengan suami. Rumah tengah terbakar ni, merentunglah dalam tu. Okey. Kalau hal-hal yang biasa, hal-hal yang bukan berlakunya mudarat, kena minta izin dan keluar bila ada keizinan daripada si suami. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu, dan dirikanlah solat, maka tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud dengan menghilangkan dosa daripada kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala dia berfirman, dia kata janganlah kamu berhias. Dia suruh duduk di rumah dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang yang jahiliyah dahulu. Terlalu berhias, bukan semata-mata untuk suami sahaja, tapi untuk siapa-siapa je lah. Okey. Kemudian yang keempat, adab seorang isteri dengan suaminya adalah alla ta'azzana al-mar'atu fi baiti zawjiha li ahadin illa bi iznih. Isteri tidak mengizinkan sesiapa pun, isteri hendaklah tidak mengizinkan sesiapa pun memasuki rumah suami tanpa keizinannya. Okey. Tadi kita nak keluar, ni orang datang pula. Orang datang kena juga minta izin daripada si suami. Abang, ada orang datang, kawan saya datang kat rumah ni nak minta izin. Dia orang boleh masuk ke tak? Kena minta izin. Abang izinkan tak dia orang masuk? Okey. Kalau suami tak izinkan, maka tak boleh masuk lah. Okey, simple, senang saja. Semuanya adalah kerana kena patuh kepada arahan suami. Sekiranya arahan-arahan tersebut tidak melanggar hukum-hukum syarak, tidak
kepada perkara-perkara yang maksiat. Okay, dan saya rasa sekadar itu sahaja untuk bagi tajuk yang kali ini. Ni pun dah. Saya harap dengan apa perkongsian ini dapatlah kita fahami tajuk ini, adab di antara pasangan suami dan isteri, dan semoga ianya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas keterlanjuran ataupun ada perkara-perkara yang tidak yang salah lah. Senang cerita, kalau ada kesalahan saya mohon maaf terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.